أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين الحمد لله. Para penonton sekalian, para jemaah yang saya kasihi, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Walaupun keadaan hari ini tidak menentu dengan masalah penyakit Omicron dan sebagainya, kita hanya mengharapkan rahmat Allah Taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita dilindungi daripada segala penyakit-penyakit berbahaya, penyakit-penyakit. Mudah-mudahan diberikan kita kesihatan, keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, para penonton sekalian, kita teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Masya-Allah. Kita dah belajar sebelum ini tentang amalan-amalan yang boleh membantu bersama baginda di syurga. Bagaimana keadaan syurga, Firdausil A'la dan sebagainya. Cuma hari ini kita nak membicarakan tentang perkara-perkara yang amat dibenci Rasulullah. Jadi hari ini kita nak membicarakan tajuk berkenaan jauhi 7 perkara yang amat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita nak bersama baginda, kita mencintai Rasulullah, pastikan jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang amat dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak bicarakan tentang jauhilah 7 perkara yang amat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat dibincangkan 7 perkara. Kalau tak dapat pun 5 perkara pun okey jugalah insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita nak bersama baginda di syurga, kita kena taat, kita mencintai Rasulullah, tapi dalam masa yang sama benda-benda yang Nabi benci kita jauhilah perkara tersebut. Apa dia para jemaah? Iaitu insya-Allah kita akan bincangkan selepas kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang taat dan menjauhi perkara yang dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersamanya. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila al-habib al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah para jemaah, hari ini setelah kita membicarakan tentang perkara ataupun amalan yang untuk bersama baginda, hari ini kita nak membicarakan jauhilah 7 perkara yang amat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ni jauh daripada Nabi di hari akhirat. Nauzubillah. Baik, pertama sekali perkara yang amat dibenci. Saya listkan yang pertama. Perkara yang amat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu mulut yang jahat. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada di kalangan kita ni orang yang mulutnya jahat. Ini jelas bagaimana hadis baginda sallallahu alaihi wasallam
wa inna abghadakum ilayya wa ab'adukum minni yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Bahasa Arab ni. Ini terjemahan dia para jemaah, bahawa sesungguhnya di antara orang yang paling jauh daripada aku, daripada Nabi, wa ab'adukum minni yaumal qiyamah, yang paling dibenci, abghadukum yang dibenci dan yang paling jauh daripada Rasulullah di hari akhirat, as-sarsarun, iaitu orang yang suka bercakap membebel-bebel dan bersuka bertekak, dan wal mutasyaddiqun, iaitu orang yang suka sangat mengata hal orang. Dia diri dia tak mau tahu hal orang, sibuk. Dan wal mutafaihiqun, iaitu yang mereka bercakap besar dan berlagak sombong pada diri. Ini saya listkan yang pertama sebab apa? Ini di kalangan masyarakat umat Islam kenalah sepatutnya jadikan lidah itu banyak berzikir pada Allah, banyakkan menggunakan lidah itu untuk bercakap benda-benda yang baik, bukan mencaci, melaknat orang dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang saya perasan ada, ialah kadang-kadang di kalangan kita ni juga, kalau bercakap ni tak habis-habis mencaci, kalau bercakap ni tak habis-habis mengutuk, melaknat orang. Ya Allah, jadikanlah lidah kita ni amanah. Jadikanlah lidah kita ni bercakap benda-benda yang baik. Kalau tidak pun berzikir, baca Quran, ataupun bercakap nasihat yang baik-baiklah. Bukan bercakap-cakap yang ni apa? Bertekak. Para jemaah, di sini perlu diterangkan bahawa Rasulullah suka berbincang, tapi Nabi tidak suka bertekak. Pasal apa? Bertekak, bertengkar ni, dia tidak akan membawa kebaikan walaupun kita dalam kebenaran. Walaupun kita benar, kita dalam hak, kita Islam yang benar, tapi kalau berbincang dengan orang lain yang bukan Islam pasal kebenaran, kita bertekak, tak akan sampai kepada yang apa yang kita nak. Tapi Rasulullah suka berbincang, sebab bertekak ni dia akan bukan menyelesaikan masalah, dia akan menambahkan permusuhan, pergaduhan. Bayangkan suami isteri, kalau berbincang bagus, tapi kalau suami isteri dah bertekak, bergaduh, apa nak? Siapa tak ada menang. Walaupun suami dalam kebenaran pun, suami pun kalah. Kalau isteri pun dalam kebenaran pun, isteri pun tak nampak kebenaran sebab bertekak. Sebab itu Rasulullah memberi jaminan, ana za'imun fi bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Nabi kata, aku jamin dengan sebuah istana dalam syurga, di pinggir syurga, bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran walaupun di dalam kebenaran. Walaupun dalam kebenaran, tinggalkan pertengkaran. Sebab apa? Pertengkaran ni dia tidak akan membawa kepada kebaikan, melainkan hanya permusuhan. Para jemaah, sebab itu saya bayangkan kalau contoh ini tak lama lagi nak hari raya, tapi kita jemput orang datang, dah lama kadang-kadang setahun tak jumpa lagi. Kalau saudara-saudara datang ke Malaysia, mana tahulah satu hari nanti Malaysia sudah boleh masuk Singapura. Oh, saudara pun datang. Jadi apabila saudara mara datang hari raya, elakkan kalau boleh benda-benda yang boleh menimbulkan pertengkaran. Ini tiga perkara yang saya perasan sering menimbulkan pertengkaran di antara umat Islam hari ini. Pertama, isu politik. Politik ni biar orang-orang politik saja saya dengar. Tapi apabila dibawa ke rumah dalam musim hari raya, nak bermaaf-maafan, tiba-tiba datang satu orang dengan parti pembangkang, satu dengan government. Saya pernah lihat para jemaah ini orang Singapura sini, bukan kalau negara jiran tu saya tahu jugalah bergaduh-bergaduh. Ini negara kita ni, teman saya, satu dengan sokong parti pembangkang, yang satu dengan government. Dua-dua ni sampai mencaci, laknat. Saya bilang, apa dah? Jadi kalau musim raya tu janganlah bincang pasal politik. Nak bincang pasal politik, pergi tempat dia yang sesuai. Ini selalu orang jadi bukan sepatutnya berbincang, bertekak, bergaduh, dah bermusuh. Yang kedua, perkara yang sering menimbulkan pertengkaran ni, mazhab. Sebab itu musim hari raya jangan bincang pasal mazhab. Dia bincang, kamu mazhab apa? Sudahlah, mazhab kau tak betul. Apa ni bermazhab-mazhab? Kita Islam tak boleh bermazhab. Kadang-kadang jadi gaduh, bertekak. Kenapa kamu buat ini doa kunut? Ini mazhab Syafi'i, ini salah doa kunut. Dah start lah, silap-silap tangan pun berayap.
Jadi para jemaah, isu-isu mazhab ni jangan dibincangkan dalam musim hari raya. Kalau nak bincang boleh, itu perbincangan, tapi selalunya akan berakhir dengan pertengkaran. Biar tinggalkan pada para ulama kita berbincang. Kadang-kadang benda dah 1400 tahun dulu pun ulama berbincang. Kita masih nak bertekak lagi, apa tak settle-settle lagi. Isu mazhab sering menimbulkan pertengkaran. Yang ketiga, isu perkauman. Ini satu lagi, kalau kadang-kadang anak kita siapa kahwin dengan Mak Saleh, kahwin dengan India, kahwin dengan Cina. Jadi hormat ni perkauman, jangan sampai kita kerana ni dia panggil ni mamak lah, ni Cina, datang daripada Cina lah, ini Cina tak apa pengotor lah. Start nanti bergaduh dan sebagainya. Para jemaah Islam tidak suka kepada inilah benda-benda perkauman. Jadi ini para jemaah benda-benda yang boleh membawa pertengkaran elakkan, sebab itu Rasulullah kita kenal lah Rasulullah ni, kalau baca sejarah Nabi tak suka bertekak. Kalau bertekak saja Nabi akan pergi. Macam contohnya di mana Rasulullah menegur seorang wanita ketika datang ziarah kubur anaknya malam-malam. Jadi Rasulullah nak balik ke rumah tu, lalu ke kubur, dia lihat ada seorang wanita sedang menangis pasal anaknya baru meninggal. Jadi Rasulullah sebut cara baiklah, isbiri, sabar sajalah. Tapi perempuan tu pula, pasal dia menghadap kubur, tak nampak belakang siapa. Dia bising-bising, apa kamu tak tahu saya ni sabar gini. Rasulullah dia tengok orang ni, Nabi pun jalan. Pasal Nabi orang ni tak suka bertekak. Jadi ketika itu seorang sahabat di belakang perasan, ni perempuan ni apa hal bising-bising? Dia tanya, wahai saudari, kamu tahu tak kamu bising-bising tadi dengan siapa? Dia kata, dengan siapa? Itu kamu, dia yang belakang kamu tu Rasulullah. Terperanjat dia bangun, kalang kabut dia kejar. Tapi Nabi dah sampai rumah, dia kata, ya Rasulullah, maafkan saya tak tahu. Jadi Rasulullah pun keluar, innamas sabru inda sadmatil bulan. Habis nasihatkan dia, sesungguhnya sabar itu ketika mula-mula berlaku. Nabi sebut, bukan makna sabar tu dah pecah barang, dah tumbuh orang, dah keluarkan kata-kata kesat ataupun menceraikan, tiba-tiba saya nak sabar. Habislah nak sabar apa, barang dah pecah, benda dah tumbuh orang, dah jadi kes polis pula lagi. Jadi sabar ketika belum berlaku. Jadi itu sebab apa Nabi tak suka bertekak. Sebab nanti tiba-tiba benda-benda macam ini. Para jemaah rahimakumullah, ini pertama, Nabi tak suka orang yang membibir, cakap-cakap bertekak, dan antaranya orang yang suka mengata hal orang lain. Sebab itu Imam Ghazali mengatakan bahawa orang yang bijak itu orang yang sentiasa melihat keburukan diri sendiri dan mengurangkan melihat keburukan orang lain. Orang yang jahil, orang yang tidak bodoh, orang yang sering tengok keburukan orang lain, diri sendiri dia tak kisah. Ini orang kata kadang-kadang pentingkan diri silap. Orang lain silap, dia besar-besarkan. Dia bersilap, dia angkat. Yang lebih buruk lagi, dia tahu dia salah tapi dia tak mengaku. Dia tahu dia bersalah tapi dia mengaku benda itu betul. Na'udzubillah. Jadi orang yang suka mengata hal orang, yang paling teruk sekali orang yang namimah, mengadu domba, itu lagi teruk. Dia contohnya dia pergi A, dia cerita keburukan B. Dia pergi B, dia cerita keburukan A supaya laga-laga. Ini lagi teruk lagi. Sifat mutasyaddiqun ni suka mengata hal orang, iaitu melagakan orang lain. Dan yang ketiga, Nabi sebut tadi, orang yang suka bercakap besar, berlagak sombong. Ini orang yang kadang-kadang orang yang baru berjaya, dapat jawatan hebat. Wah, tengok aku berjaya kerana usaha aku sendiri. Padahal dia lupa semua dengan izin Allah Ta'ala. Ini orang berlagak sombong. Mana kita nak pakai pakaian hebat, kereta hebat tak apa, tapi tunjukkan sifat merendah diri dan sebagainya. Jangan, wah hebat. Kau tahu tak aku usaha ni, dengan usaha titik peluh aku. Dia lupa kalau Tuhan besok-besok tarik sekali semua nikmat dia, baru tahu. Sebab dia lupa bahawa itu semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya listkan yang pertama ini, mulut yang jahat. Perkara yang amat dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah tadi hadis menyebut orang paling jauh daripada Nabi di hari akhirat. Yang kedua, antara perkara yang amat dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang menjadi penyebab berlakunya fitnah, pergaduhan besar dan peperangan. Jadi kita pun hari ini bimbang juga kalau berlaku peperangan dunia ketiga. Sebab zaman dulu kalau berperang, bergaduh, orang boleh tembak-tembak, limpah-limpah bom. Sebab sekarang ni
Kalau berlaku ini perang ni, ya Allah, nuklear bom, separuh dunia akan rakyat mati. Habis, yang tinggal mungkin tak tahulah orang-orang orang hutan. Orang hutan pun tak tahu mati juga. Ini jadi siapa yang menjadi penyebab berlaku fitnah ini antara orang yang amat dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergaduhan besar contohnya. Sebab itu Rasulullah menyebut fa inna fasad zatil bain hiyal haliqah. Setelah Nabi menerangkan bahawa orang yang meleraikan pergaduhan ni pahala besar, tetapi al-haliqah ni orang yang patut tadi meleraikan pergaduhan. Ini penyebab pergaduhan besar, dia al-haliqah. Dialah pencukur, Nabi kata al-haliqah. Jadi bukan maksud pencukur rambut, tapi pencukur agama. Sebab apa? Boleh rosak masyarakat, boleh menjadi huru-hara masyarakat kalau dah timbul pergaduhan besar. Dulu ingat lagi dalam bergaduh kat Singapura dulu. Kadang-kadang ini benda-benda yang contohnya benda-benda perkauman kena jagalah. Jangan sampai bergaduh perkauman bangsa dan sebagainya. Islam amat menitik beratkan persatuan persaudaraan Islam. Baik, yang ketiga, antara yang amat dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu perkauman. Itu dia. Racism. Racism ni perkauman, dan ini yang di mana barat banyak negara-negara sedang bertungkus lumus macam mana nak selesaikan isu perkauman. Amerika contoh. Ni baru-baru Presiden Amerika pun baru kira macam menyokonglah satu daripada mahkamah di sana meluluskan untuk dihukum seorang berkulit putih, menghukum 3 orang kulit putih ni kerana membunuh seorang kulit hitam. Jadi sebenarnya sampai sekarang dia masalah perkauman tak settle-settle, tapi Islam ni alhamdulillah 1400 tahun dulu dah terangkan bahawa Islam ini bersaudara. Tidak ada la fadla li arabiyyin wala ajami. Tidak ada yang boleh mengatakan Arab ni lebih hebat daripada orang asing ataupun ini orang ini lebih bagus. Tak ada, melainkan orang bertakwa. Sebab itu kita ni orang-orang Islam di mana-manalah negara Arab, kita tidak ada masalah orang India ke, orang Negro ke, orang Cina ke, orang Islam ke, semua bersaudara. Kita tak ada pernah lah ada masjid ni khusus untuk orang Negro ataupun khusus untuk orang India. Semua orang boleh masuk. Walaupun mungkin namanya nama Masjid India ke masjid orang Afrika, tapi semua boleh masuk. Tapi saya dapat tahu dahululah, wallahualam, sekarang mungkin ada juga, ada tempat-tempat gereja sebagai khusus saja orang kulit putih, dan satu gereja khusus saja untuk orang Negro. Lain kulit tak boleh masuk. Saya bilang apa ni? Jadi ini berlaku. Sampai sekarang mereka tak settle isu ni. Tapi kita alhamdulillah benda ni dah lama, dah selesai, tak ada problem. Jadi ini yang Rasulullah amat benci racism perkauman, sebab ada berlaku di mana sahabat menghina sahabat yang lain kulit hitam. Dia kata, ya antara Ibnu Aswad, dia kata, kamu ni anak kulit hitam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar, Nabi agak marah dan mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah, sungguhnya kamu ni masih ada lagi sifat-sifat jahiliyah. Jadi ini sifat kauman benci. Sebab itu orang-orang Melayu pun kena hati-hati. Kadang-kadang saya perasan juga ada orang-orang Melayu, dia bangga dengan bangsa Melayu. Okeylah nak bangga, tapi jangan sampai menghina bangsa lain. Nak bangsa Melayu dia tu dia naik-naik kan, sampai dia start hina bangsa Cina, hina bangsa India. Kadang-kadang dia ejek-ejek bangsa Arab, dia ejek orang Mak Saleh. Ini dah tak betul para jemaah. Kita ni orang Melayu pun bukan semuanya bagus juga. Ada yang bermasalah dan sebagainya, rasuah dan sebagainya. Na'udzubillah. Baik, yang keempat antara yang Nabi benci sekali, perkara yang Nabi benci sekali, mereka yang menegah orang lain nak buat kebaikan. Ada orang ni para jemaah, orang tu nak sembahyang, dilarang. Kau nak pergi mana? Nak pergi masjid. Kau jangan jadi nak baiklah. Kau sembahyang kat rumah. Ni apa nak pergi masjid, dilarang. Ada orang nak bersedekah masjid. Sedekah kata, kau nak ada rumah, kau nak kasih duit kat masjid. Jangan kasih. Ini masjid tak bagus. Ini orang ni tak bagus. Apa pula? Masjid tu bagus. Mungkinlah dia tak suka dengan orang jawatan kuasa ke, dengan orang yang kerja di sana.
Jadi pasal dia tak suka dengan orang yang kerja kat situ, dia kata masjid, yang derma masjid ni tak bagus. Masjid ni bagus, orang yang kerja tu. Jangan sampai personal punya problem, kamu nak suruh orang jangan derma pula. Tak boleh lah macam gitu para jemaah. Jadi antara yang Nabi benci ni, Nabi amat benci orang yang buat kebaikan dilarang. Sebab itu di mana Rasulullah amat kira marah apabila Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dia jadi orang tengah, orang minta, wahai Usamah, kamu beritahu kepada Nabi jangan dihukum. Ada orang ni mencuri, jadi dihukum kesalahan. Jadi minta, wahai Usamah, kau jadi orang tengah lah, kamu bilang Nabi janganlah dihukum orang. Jadi Nabi pun jadi marah, dia kata, kamu nak menjadi orang tengah, kamu tahu tak zaman dahulu di mana orang-orang yang kaya kalau mencuri dibiarkan. Apabila orang-orang miskin mencuri dihukum. Jadi itu akibat yang ini. Jadi Rasulullah kata kalau Fatimah mencuri, akulah yang akan potong tangannya. Subhanallah. Jadi Rasulullah amat marah orang-orang nak buat amalan kebaikan, nak meninggalkan benda-benda mungkar, kita pula lagi ajak dia benda tak baik. Na'udzubillah. Yang ke seterusnya, yang ke berapa ni? Yang kelima, antara perkara yang Nabi amat benci, perkara yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi antaranya para jemaah, perkara yang dilaknat antaranya ar-rashi wal murtashi. La'anallah, Allah melaknat orang yang memberi rasuah, mengambil rasuah dan memberi rasuah. Dan antara golongan yang dilaknat juga qaumun dilaknat mal'unun, dilaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, iaitu laki-laki tergila dengan laki-laki. Begitu juga orang yang mendatangi binatang, ya Allah, binatang lagi. Dan antaranya orang yang menjadikan binatang tempat sasaran melontar. Ada orang ni zaman dululah, sekarang tak tahu lagi ke tidak. Dia taruh macam burung ke kucing diikat, lepas tu mari kita melawan melontar. Siapa kena tepat kat kucing ke burung tu mati, dia dapat hadiah besar. Jadi ini Rasulullah laknat pasal dilarang menjadikan binatang-binatang bernyawa tempat sasaran melontar pula. Jadi banyak lagi benda-benda yang dilaknat, antaranya dayus. Dayus ni orang-orang yang melihat family buat kejahatan, kemungkaran sudah jelas, kalimat tegur pun tak ada. Contoh dapat anak balik rumah mabuk, buat bodoh. Ini dayus. Dayus ni pun golongan yang tak masuk syurga sebab dia melihat keluarga. Dia boleh tegur lah sekurang-kurangnya, tak kisah. Ini golongan-golongan yang Rasulullah amat benci, golongan dayus. Yang keenam, memecah belahkan umat Islam atas nama agama. Ya Allah, ini pun ada orang ni, umat Islam bersatu kan bagus. Tak, dia cari isu supaya umat Islam bergaduh. Isu khilafiyah contoh. Isu khilafiyah ni isu ulama berbeza pendapat. Dia jadikan isu, dah 1400 tahun dulu ulama dah bercakap, dah sudahlah. Hormat saja sudah, kamu nak buat tak nak buat sudah. Masih lagi timbul tak habis. Contoh macam isu maulid, isu kadang-kadang yang saya lucu dan sedih, sembahyang doa kunut. Doa kunut subuh pun masih lagi orang bertekak. Ya Allah, sudahlah kamu tak nak buat. Dia kata ini amalan, bukan sunnah Nabi. Dah menimbulkan apa? Pergaduhan umat Islam. Sedangkan Rasulullah amat benci orang-orang yang memecah belahkan umat atas nama agama. Contohnya para jemaah, Sayyidina Muaz, ini sebagai contoh ni. Sayyidina Muaz, dia baca surah panjang-panjang jadi imam sembahyang maghrib sampai isyak. Jadi ada orang komplain, Rasulullah pun jumpa Sayyidina Muaz, wahai Muaz, afattanun anta ya Muaz. Kamu ni nak menimbulkan fitnah pada masyarakat. Sebab kamu dibaca surah panjang-panjang sembahyang Jumaat, sembahyang Isyak berjamaah. Sebab di belakang kamu ni ada orang tua, ada orang sakit, ada budak-budak, ada orang yang tak sihat, ada urusan. Jadi kamu bacalah surah yang bukan ringkas lah, maknanya sesuai, maknanya tidak panjang sangat dan tidak pendek, sederhana lah. Jangan baca surah Al-Baqarah. Orang macam mana nak? Kita sembahyang tarawih, imam baca panjang pun dah tak boleh tahan. Jadi di sini menunjukkan Nabi benci golongan yang memecah belahkan umat Islam atas nama agama. Jadi jangan buat benda-benda agama macam ini, baca surah panjang sehingga nanti orang lari daripada masjid.
Ya begitu juga orang yang menimbulkan isu-isu khilafiyah, perbezaan pendapat ulama dah 1400 tahun dulu dah. Masih lagi nak bertekak, bergaduh dan ada yang mencaci, dan ada yang menyesatkan, mengutuk lagi. Ya Allah, dia kata bukan amalan sunnah dah, tak ikut sunnah Nabi dah, ini semua tak keluar daripada Nabi punya ajaran. Na'udzubillah, misalnya apa dah. Ulama berbeza pendapat, hormat saja. Dan akhir sekali, orang yang akhlak buruk, orang yang paling jauh. Itu saja saya dapat sampaikan kepada jemaah. Tajuk kita, jauhi 7 perkara yang amat dibenci Rasulullah, sebab ni orang yang paling jauh daripada Nabi di hari akhirat. Auzubillah. Kita bicarakan tentang indahnya bersama Rasulullah di syurga. Jangan sampai kita pula jauh pula daripada Nabi di hari akhirat. Auzubillah. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.